استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا أما بعد Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menjadi hamba-Nya yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, Allah kata la azidannakum, maka sentiasa kami akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, apabila kamu kufur atas nikmat-nikmat, apabila kamu sekalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah kita teruskan sambung kembali pengajian kita kitab Munyatul Musalli. Pada malam ini masuk pada muka surah 86 yang tajuk dia iaitu sunnah hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-19 yang diterangkan di dalam kitab Munyatul Musalli ini iaitu sunnah hari raya. Sembahyang sunnah hari raya haji dan hari raya fitrah adalah sunnah muakkad. Sebagaimana di dalam Islam yang diterangkan dalam banyak hadis bahwasanya yang hari raya ini ada dua, iaitu hari raya haji dan hari raya fitrah. Jadi dua hari raya ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa yang disebut sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dituntut di dalam Islam. Lafaz niat sembahyang hari raya haji ialah usalli sunnat Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sebagaimana amalan-amalan ini kita dah tahu, kita dah mafhum, sebab tiap tahun kita mengamalkan, tiap tahun kita buat solat tersebut. Jadi niatnya sahaja aku sembahyang sunnah hari raya kurban 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz niat sembahyang hari raya fitrah ialah usalli sunnat Aidil Fitri rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunnah hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Selepas membaca doa iftitah, dalam rakaat pertama ia hendaklah bertakbir sebanyak 7 kali beserta dengan mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram. Kemudian baru membaca Fatihah dan surah. Jadi selepas membaca doa iftitah,
Jadi selepas kita takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah terlebih dahulu. Doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sehinggalah akhirnya. Kemudian yang pertama, kita hendaklah takbir sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 7 kali kita membaca takbir pada rakaat yang pertama. Jadi mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram. Kemudian baru membaca Fatihah dan surah. Manakala dalam rakaat yang kedua pula, ialah hendak bertakbir sebagaimana di atas sebanyak 5 kali. Kemudian ia membaca Fatihah dan surah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita dah mafhum, dah faham, bila kita nak melakukan solat hari raya ni, selepas takbiratul ihram, selepas Fatihah, rakaat yang pertama kita baca takbir, kita bertakbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat yang kedua kita takbir 5 kali, dan selepas itu baru kita baca Al-Fatihah. Dalam rakaat yang pertama hendaklah dibaca Sabbihisma rabbikal a'la hingga akhir surah. Manakala dalam rakaat yang kedua hendaklah dibaca Hal ataka hadisul ghasiyah hinggalah ke akhir surah. Boleh tak kita nak baca surah lain pun boleh. Ini yang ada yang ditulis di dalam kitab ini ataupun sunnah yang disebut di dalam hadis, bahawasanya bila kita melakukan solat sunnah 2 hari raya ni, pertama disunahkan untuk membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua kita disunahkan untuk membaca surah Al-Ghasiyah, Hal ataka hadisul ghasiyah hingga akhirnya. Sunnah diselingi di antara takbir tadi dengan bacaan. Jadi di antara takbir tadi Allahu Akbar disunahkan diselingi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Terpulang dengan kita nak baca berapa kali. Baca 3 kali boleh, semampu kita. Jika mana-mana sembahyang hari raya itu dilakukan secara berjemaah, maka sunnah dibaca khutbah selepas sembahyang khutbah. Maka disunahkan dibaca khutbah selepas sembahyang. Khutbah pertama hendaklah dimulai dengan takbir Allahu Akbar 9 kali berturut-turut, dan pada khutbah yang kedua ditakbirkan dengan lafaz Allahu Akbar 7 kali berturut-turut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah solat hari raya ini, walaupun seumpama kita nak buat, kita nak lakukan seorang, kita nak lakukan sendiri, boleh tak? Boleh. Seumpama kita tak dapat untuk melakukan solat sunnah hari raya, sebab apa? Sampai di masjid saja imam dah habis dah baca dah habis dah solat hari raya. Jadi macam mana? Boleh tak kita buat sorang-sorang? Pun boleh. Sebab apa? Ini berjemaah adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau kita nak buat sorang-sorang pun boleh. Sebab apa? Waktu solat Idul Adha ataupun Idul Fitri adalah daripada pagi menurut sebahagian ulama kata bila matahari naik sekadar panjangnya segalah, berapa meter, 3 meter ke berapa meter macam tu. Jadi sampailah matahari tergelincir. Jadi waktu solat Idul Fitri. Jadi seumpama kita tak dapat solat dengan imam, tak dapat solat berjemaah di masjid, kita boleh lakukan sorang-sorang. Jadi ini jadi kalau kita melakukan solat hari raya ni secara berjemaah, maka disunnahkan untuk melakukan takbir. Jadi takbir dalam khutbah tadi disunnahkan takbir khutbah yang pertama dibaca sebanyak 9 kali, dan khutbah yang kedua dibaca takbir tadi sebanyak 7 kali berturut-turut. Kedua-dua khutbah itu seperti khutbah Jumaat. Jadi diterangkan di sini, kedua-dua khutbah yang ada di dalam solat Idul Fitri ni, kedua-dua khutbah yang ada pada hari raya tersebut sama dengan khutbah Jumaat. Di dalam kedua-dua khutbah itu hendaklah dinyatakan hukum mengenai kurban jika hari raya kurban, dan hukum mengenai zakat fitrah jika hari raya fitrah, jika hari raya Idul Fitri. Jadi khutbah yang terkandung di dalam khutbah tadi, ianya apabila hari raya Idul Fitri, kita kena membincangkan tentang masalah fitrah di dalamnya. Bila Idul Adha, kita kena membincangkan tentang masalah kurban di dalamnya. Jangan pada hari raya Idul Adha kita nak bincangkan bab fitrah pula, kita nak bincangkan bab puasa pula.
Jangan pada hari raya Idul Adha, pada hari raya Idul Fitri kita nak memperbincangkan bab kurban pula. Jadi di sini diterangkan bahwasanya apabila hari raya, khutbah hari raya Idul Fitri, kita kena membincangkan masalah yang berkenaan dengan fitrah, masalah yang berkenaan dengan puasa pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Jadi bila masuk pada hari raya Idul Adha, khutbah yang ada di dalamnya kena bincangkan masalah yang berkenaan dengan kurban. Jadi ni yang disebut di dalam kitab ini. Seterusnya, jika hari raya kurban dan hukum zakat fitrah, jadi takbir mutlak, takbir semata-mata akan berakhir bila masuk kepada sembahyang. Manakala takbir mursal, takbir yang tidak mengiringi sembahyang, akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang berjemaah atau takbir dirinya bagi sembahyang seseorang. Dan disunahkan takbir muqayyad, takbir yang mengiringi sembahyang fardu atau sunnah setiap lepas sembahyang pada hari raya haji, mulai dari waktu subuh pada hari Arafah hingga akhir waktu asar pada hari tasyrik, iaitu hingga waktu subuh pada hari ketiga pada hari ke-13 Zulhijjah. Tiada takbir muqayyad pada malam raya fitrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini disebutkan ada 3 takbir. Takbir mutlak, takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mutlak ni apa? Takbir mutlak ni iaitu disebut takbir semata-mata, akan berakhir bila masuk kepada sembahyang. Jadi bila masuk sembahyang saja, takbir mutlak ni iaitu pada hari raya Idul Fitri. Jadi takbir hari raya Idul Fitri ni bila masuk pada sembahyang hari raya itu sahaja, maka takbir itu dah tak ada lagi dah, tidak disunahkan lagi. Adapun takbir mursal ni iaitu takbir yang tidak mengiringi sembahyang, akan berakhir dengan takbir imam bagi sembahyang berjemaah atau takbir dirinya bagi sembahyang seorang diri. Jadi takbir mursal ni iaitu bila kita sembahyang saja, sembahyang raya saja dah habis. Bila kita sembahyang berjemaah, kalau kita sembahyang raya berjemaah, maka di saat kita sembahyang raya tu takbir ni dah tidak, selepas itu takbir ini tidak disunahkan lagi. Adapun takbir muqayyad ni iaitu takbir yang mengiringi sembahyang fardu ataupun sunnah. Jadi sembahyang fardu ataupun sunnah. Kalaulah seumpama kita masuk pada hari raya Idul Adha, jadi selepas hari raya ni ditakbirkan, disunahkan untuk bertakbir sebanyak 3 hari. Jadi selama 3 hari. Selama 3 hari ini disunahkan kita untuk bertakbir yang disebut hari tasyrik. Selepas setiap solat fardu dan setiap solat sunnah. Seumpama selepas solat maghrib kita disunahkan bertakbir. Selepas solat sunnah maghrib pun disunahkan bertakbir kalau boleh. Jadi selepas solat sunnah atau selepas solat fardu ataupun solat sunnah disunahkan untuk takbir muqayyad ni. Jadi takbir mursal, takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Jadi kita kena faham takbir muqayyad ni bila, iaitu takbir yang mengiringi solat fardu ataupun solat sunnah. Ini bila masanya, iaitu pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri tak ada takbir muqayyad. Yang ada takbir muqayyad hanya hari raya Idul Adha. Jadi takbir yang mengiringi sembahyang fardu ni setiap selepas sembahyang pada hari raya haji, mulai daripada subuh pada hari Arafah hingga akhir waktu asar pada hari tasyrik. Jadi pada awal subuh hari Arafah, hari ke berapa? Hari ke 10 ke hari ke-9? Hari ke-9. Jadi pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, maka di situ kita disunahkan untuk bertakbir mula daripada subuh hari Arafah. Jadi hari ke-9, 9, 10, 11, 12 sampai 13. Jadi 13 ni berakhir pada asar. Asar pada hari ke-13 ni last, maghrib tidak dibenarkan lagi untuk takbir. Iaitu hingga waktu subuh pada hari ke-13 Zulhijjah. Tiada takbir muqayyad pada malam raya fitrah. Jadi pada hari raya Idul Fitri tiada takbir muqayyad. Yang ada takbir muqayyad hanya berlaku pada hari raya Idul Adha saja.
Lafaz takbirnya, jadi lafaz takbir ni kita dah faham dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kalau Arab bertakbir macam ni saja tuan-tuan. Kalau kita di sini yang takbirnya sedih. Kalau Arab takbir tak sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam ni. Tapi kalau kita kat sini di Asia Tenggara, di Nusantara ni khususnya lah, di sini ke ataupun di Indonesia, memang sedih takbir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tak betul-betul boleh menangis. Bukan nangis khusyuk, bukan nangis disebabkan khusyuk. Ada yang nangis ingat kampung lah, ada nangis ingat keluarga lah, bukan khusyuk nangis kat situ. Jadi takbirnya dah masyhur, Allahu Akbar yang disebutkan tadi, dan diteruskan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi terjemahannya tuan-tuan boleh baca sendiri. Jadi inilah kaifiah ataupun cara di dalam melakukan amalan-amalan pada hari raya. Juga pada hari raya ni, walaupun sembahyang tadi ataupun solat tadi solat sunnah, maka di situ ada amalan-amalan yang disunahkan. Di antaranya, bila kita nak pergi ke masjid pada hari raya tersebut, disunahkan mandi, disunahkan memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik. Sebab apa? Hadis daripada Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, Rasulullah ia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibratin fi kulli 'idin. Jadi Ja'far menceritakan bahawa Nabi SAW memakai baju buatan Yaman yang indah pada hari raya tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Baghawi. Jadi pada hari raya ni, walaupun solat tadi sunnah, tetapi ada perkara-perkara yang disunnahkan untuk kita melakukannya sebelum kita datang ke masjid untuk melakukan solat hari raya. Di antaranya pakai wangi-wangian, di antaranya kena pakai pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang cantik, pakaian yang baru. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kita kena faham lagi pada hari raya ni, kalau hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk sarapan dulu. Jadi bila kita nak datang ke masjid, sunnah sarapan dulu. Tetapi apabila pada hari raya Idul Adha, kita disunahkan sarapan selepas kita sembahyang. Jadi ini bezanya. Jadi bila hari raya Idul Adha, kita disunahkan makan selepas kita sembahyang. Tapi bila hari raya Idul Fitri, disunahkan kita makan dulu sebelum kita sembahyang. Sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu wa yaumal fitri hatta ya'kula thamaratin wa ya'kuluhunna witra. Jadi Anas menceritakan sesungguhnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri ni la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula thamaratin. Jadi Rasulullah ni pada hari raya Idul Fitri, ia tidak datang ke tempat solat, ia tak datang sembahyang untuk melakukan solat sunat Idul Fitri, sehinggalah beliau makan dulu. Jadi beliau akan makan dulu pada hari raya Idul Fitri. Tapi sebaliknya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal hatta yarji'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari raya Idul Fitri hatta yarji'ah, sehinggalah ia pulang daripada mengerjakan solat pada hari raya Idul Adha. Rasulullah tidak makan terlebih dahulu sebelum ia pergi solat, tetapi ia akan makan selepas ia menunaikan solat sunnah Idul Adha. Ini perbezaannya. Jadi mengenai makan, kalau hari raya Idul Adha Rasulullah sarapan selepas solat.
kalau hari raya Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarapan. Kalau hari raya Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan makan selepas solat. Kalau hari raya Idul Fitri Rasulullah akan makan terlebih dahulu apabila sebelum ia datang ke tempat solat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sembahyang hari raya. Jadi waktu sembahyang hari raya ialah mulai dari terbit matahari hingga tergelincirnya matahari. Terbit saja matahari, maka di situ boleh untuk melakukan solat sunnah hari raya. Tetapi yang afdalnya ditakhirkan hingga naik matahari sekadar segalah. Jadi sekadar segalah ni bila matahari naik sekadar segalah, maka di situlah waktu yang disunnahkan untuk melakukan solat sunnah hari raya ni. Dalam kitab sunnah fiqh sunnah, Syekh Sabiq mengatakan, Hasan Al-Banna menceritakan dalam satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitrah wasyamsu ala qaidi ramhaini wal adha ala qaidi ramhin. Jadi Jundub menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia melakukan solat sunnah Idul Fitri wasamsu ala qaidi ramhaini Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunnah Idul Fitri apabila matahari naik sekadar 2 galah. Ini yang disebut di dalam fiqh sunnah. Tetapi Rasulullah bila ia melakukan solat Idul Adha wal adha ala qadri ramhin. Jadi bila ia melakukan solat sunnah Idul Adha, ia akan melakukan apabila matahari naik sekadar segalah saja. Maksudnya, kalau hari raya Idul Adha ni kita disunahkan untuk melakukan solat sunnah Idul Adha ni awal sikit daripada Idul Fitri. Sebab apa? Pada hari raya Idul Adha ni selepas kita sembahyang ada banyak perkara yang kita nak buat. Di antaranya kita nak menyembelih kurban dan lain sebagainya. Tetapi kalau Idul Fitri ni selepas sembahyang kita tak ada nak buat apa-apa. Ni sunnahnya. Jadi sunnahnya kalau hari raya Idul Adha, solatnya diawalkan sikit. Tapi kalau sunnah Idul Fitri diakhirkan pun tak masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang muskil tentang hari raya? Tak adalah. Di kawasan lapang ni. Kalau di Padang, masalah solat sunnah hari raya, solat hari raya ni memang kalau kita baca dalam kitab-kitab memang disunahkan untuk solat di padang ke di tanah lapang lah. Tetapi di masjid pun tak apa, tak masalah. Boleh baca solat seorang-seorang. Tidak sebab berjemaah dalam solat sunnah Idul Fitri ni tidak diwajibkan. Okey, ini. Kita teruskan pada sunnah berikutnya, solat sunnah berikutnya iaitu solat sunnah tarawih. Jadi solat sunnah tarawih ni, sembahyang tarawih adalah solat sunnah muakkad juga. Solat sunnah tarawih ni adalah solat sunnah muakkad juga. Tetapi waktunya ia berlaku hanya bulan puasa saja. Selain daripada bulan puasa tak boleh untuk melakukan solat tarawih ni. Misal kata ada seseorang yang pandai-pandai, sebab apa? Dia nak beribadah juga, nak melakukan solat tarawih di selain bulan Ramadan, maka hukumnya tak boleh. Jadi kalau kita nak melakukan solat tarawih, ia waktunya hanya ada pada bulan Ramadan saja. Jadi niatnya usolli sunnat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tarawih dikerjakan pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Waktunya selepas sembahyang Isyak hinggalah keluar fajar. Dituntut melakukan secara berjemaah sebanyak 20 rakaat dengan setiap rakaat diberi salam. Tiada sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam.
Sunnah dinyaringkan bacaan setiap 4 rakaat dinamakan satu tarawih. Bila selesai sembahyang tarawih, hendaklah dilakukan sembahyang witir dan sunnah membaca kunut. Sunnah membaca kunut dalam sembahyang witir separuh kedua bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, solat tarawih ni iaitu disunnahkan hanya pada bulan Ramadan saja. Waktunya mula selepas sembahyang isyak sampailah keluar fajar. Keluar fajar ni maknanya sampai waktu subuh. Jadi kalaulah seumpama kita tak sempat untuk melakukan solat tarawih berjemaah di masjid, solat di rumah pun tak apa. Sebab apa? Solat tarawih ni sesuai dengan maknanya, sesuai dengan namanya. Tarawih ni maknanya adalah berehat-rehat, maknanya relax. Bukannya kita tarawih ni kalang kabut. Jadi lain dengan makna dia. Tarawih ni maknanya tarawih, berehat-rehat. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan kenapa disebut solat tarawih. Summiyatus salatu fil jama'ati fi layali Ramadan at-tarawih. Jadi solat tarawih ni dinamakan solat tarawih pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebabnya annahum awwalu majtama'u 'alaiha. Sesungguhnya pada mulanya manusia ni berkumpul di masjid untuk melakukan solat tarawih. Kanu yastarihuna baina kulli taslimaini. Dan mereka yang berkumpul di masjid yang melakukan solat tarawih ni, selepas salam saja daripada 2 rakaat tadi, dia berehat. Jadi solat Rasulullah dulu selepas 2 rakaat, Assalamualaikum, berehat. Tapi bukan rehat-rehat ngeteh lah. Maknanya berehat, baca, berzikir dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan namanya. Jadi solat tarawih ni maknanya solat berehat-rehat, bukannya solat kalang kabut. Jangan disebabkan kita nak cepat siap solat tarawih sehingga rukun arkan di dalam solat kita tak jaga, syarat-syarat rukun-rukun dalam solat kita tak jaga, dan bila kita melakukan solat sia-sia solat kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau di Malaysia ni tak adalah yang tarawih ekspres macam kat kampung saya. Kat kampung saya ni ada yang 15 minit dah siap tarawih 20 rakaat tau. Bukan 8 rakaat, 20 rakaat 15 minit dah siap. Jadi bila dah 15 minit siap ni, tarawihnya tak tahulah macam mana tu. Mungkin tumakninah pun tak ada, baca Fatihah dia macam mana pun tak tahu. Jadi Fatihah mungkin 1 minit, ataupun Fatihah dengan surat 2 minit pun dah siap mungkin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan jumlah rakaatnya solat tarawih ni adalah 20 rakaat. Jadi paling sikitnya solat tarawih ni adalah 4 rakaat. Jadi kalau kita nak buat 4 rakaat, misal kata kita tak sempat niaga ke apa ke, memang tak sempat nak solat 20 rakaat, tak sempat, tak apa, solat di rumah. Kalau tak boleh 20 rakaat, solat 8 rakaat. Tak boleh 8 rakaat, 4 rakaat. Jadi kalau kita boleh 4 rakaat, buat 4 rakaat. Jangan sampai tak buat, itu saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hadis yang menunjukkan tentang jumlah rakaatnya solat tarawih ni tiada yang nas. Maknanya tak ada nas hadis tentang solat tarawih ni. Cuma ulama mengambil mengambil dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah kata, "Man qama Ramadhana." Barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan. Bangun pada bulan Ramadan ni, ulama hadis mentafsirkan dengan sembahyang, solat. Sembahyang di sini ada kalanya sembahyang tarawih, ada kalanya sembahyang tahajud, ada kalanya sembahyang witir. Namun rakaat-rakaatnya tak ada hadis yang sahih yang mengatakan berapa rakaat. Jadi bila kita nak solat tarawih 20 rakaat pun boleh, kita nak buat 8 rakaat pun boleh, kita nak buat lebih 20. Misal kata malam ni nazar, saya nak buat solat tarawih 50 rakaat, boleh. Sebab apa? Tak ada nas hadis. Jadi yang tak baik tu kalau kita tak buat langsung, yang tak baik. Jadi solat tarawih ni yang baiknya, yang lebih baik kita buat yang banyak lah. Baik buat 20 rakaat, rukun arkannya baik, itu yang lebih baik. Kalaulah misal kata ada orang tanya, mana yang lebih baik?
20 rakaat ke ataupun 8 rakaat? Mesti 20 rakaat yang dilakukan dengan elok, bacaannya cantik, Fatihahnya cantik, dibuat dengan tumak ninahnya yang baik. Jadi 20 rakaat lebih baik daripada yang 8 rakaat. Jadi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa tahun lepas ada yang tanya, Mam, ditanya, manakah yang lebih baik? Kita buat solat tarawih 8 rakaat, kemudian buat kuliah, dibanding dengan mengerjakan solat tarawih 20 rakaat tak buat kuliah. Jadi saya kata yang lebih baik adalah buat solat tarawih 20 rakaat sambung dengan kuliah, tu yang lebih baik. Jadi kalau tanya yang lebih baik. Jadi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat 8 rakaat pun baik, buat 20 rakaat pun baik. Yang lebih baik buat 20. Sebab apa? 20 ni kita buat 20 rakaat, maknanya kita bekerja lebih. Maknanya bila dah bekerja lebih ni, insya-Allah lah mungkin pahalanya Allah akan bagi lebih banyak daripada yang melakukan 8 rakaat. Adapun orang yang melakukan 8 rakaat, orang yang melakukan 8 rakaat, jangan kita kata dia salah. Tak. Dia pun betul juga. Yang tak betul, kalau kita tak buat langsung, itu yang tak betul. Yang buat 8, jangan kita kata dia tak betul. Yang buat 20, jangan kita kata yang buat 20 yang tak betul. Yang tak betul, yang tak baik, yang tak buat langsung, itu saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini solat tarawih. Jadi solat tarawih ni boleh dilakukan berapa rakaat? 20 rakaat boleh. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Fathul Bari, di Madinah ni ada, di Madinah satu ketika dulu ada yang mengerjakan solat tarawih 40 rakaat. Ni pada zaman Imam Malik dulu. Jadi tak masalah kita nak buat berapa. Kalau lah seumpama kita sanggup nak melakukan 100 rakaat pun boleh. Okey, ada kemuskilan solat tarawih? Tak adalah. Tak masalah. Solat tarawih ni tak masalah. Tak ikut surah yang Alhaakumut Takasur apa. Sebab itu pun tak ada dalam hadis. Kalau misal kata tak ada disebut dalam hadis, rakaat yang pertama kena baca Alhaakumut Takasur, yang kedua kena baca surah Wailul likulli wal asri dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nak baca 20 rakaat tu, baca satu juzuk lagi baik. Kalau lah misal kata sanggup 20 rakaat ni satu Quran boleh hatam, lagi baik. Ini. Okey, seterusnya yang ke-21, solat sunnah yang ke-21 iaitu sembahyang gerhana matahari dan bulan. Sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunnah muakkad. Sekurang-kurang sembahyang gerhana matahari ialah seperti sunnah zuhur jua, iaitu 2 rakaat, 2 rukuk dan 4 sujud. Yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap rakaat dilakukan 2 qiyam, 2 rukuk, 2 i'tidal dan 2 sujud. Dan yang terlebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap 2 rakaat dilakukan 2 qiyam, 2 rukuk, 2 i'tidal dan 2 sujud, serta dipanjangkan pada tiap-tiap qiyam, rukuk dan 2 sujudnya. Lafaz niatnya usolli sunnata kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini kalau gerhana matahari. Jadi sembahyang gerhana ni iaitu ada 2, gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau gerhana matahari ni iaitu pada siang hari. Iyalah, kalau gerhana matahari takkanlah pada malam hari. Jadi gerhana matahari pada siang hari. Sekurang-kurangnya sembahyang gerhana matahari ni ialah seperti sunnah zuhur. Seperti sunnah zuhur apa? Seperti sunnah zuhur dibuat 2 rakaat macam biasa. Jadi tak ada 4 qiyam. Tetapinya yang lebih afdal 2 rukuk dan 4 sujud. Yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap rakaat dilakukan 2 qiyam. Faham? Jadi kalau solat kusyuk, solat gerhana ni beza dengan solat sunnah biasa. Jadi misal kata rakaat yang pertama Allahu Akbar, rukuk saja. Rukuk. Lepas tu berdiri. Selepas rukuk tak ada i'tidal, terus berdiri lagi, baca surah lagi, baca Fatihah lagi. Lepas tu
rukuk yang kedua baru ia sujud. Selepas itu berdiri lagi, terus baca Fatihah, baca surat. Selepas baca Fatihah, baca surat, rukuk. Selepas rukuk ni tak sujud, langsung berdiri lagi. Berdiri, baca Fatihah, baca surat. Lepas tu baru rukuk. Maknanya 4 qiyam. 4 qiyam 2 rakaat. Ni faham? 4 qiyam 2 rakaat ataupun 4 rukuk 2 rakaat. Okey, jadi niatnya seperti yang telah disebutkan tadi, sahaja aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada qiyam pertama, selepas membaca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan iftitah, kemudian surah Al-Baqarah atau seumpamanya. Jadi surah yang pertama dibaca selepas Fatihah dibaca surah Al-Baqarah. Pada qiyam yang kedua, selepas Fatihah dibaca surah Al-Imran atau sekadarnya. Jadi ini Rasulullah dulu kalau buat solat kusuf samsi ataupun solat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, memang macam gitu. Siti Aisyah menceritakan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah kata, bila ia sembahyang kusuf ni, sembahyang gerhana ni, ia berdiri sangat panjang. Jadi berdiri sangat panjang ni, dia baca apa? Pertama, rakaat yang pertama, ia baca surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ni agak-agak berapa jam kita berdiri? Mungkin dalam 30 minit tak siap lah. Dalam 1 jam lah mungkin. 1 jam. Jadi qiyam yang pertama iaitu kita baca apa? Surah Al-Baqarah selepas Fatihah. Jadi yang kedua, qiyam yang kedua selepas Fatihah iaitu baca surah Ali Imran. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, rakaat yang pertama selepas Fatihah baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua, qiyam yang kedua selepas surah Al-Fatihah baca surah Ali Imran. Itu pun dah 2 jam. Jadi rakaat yang pertama ni 2 jam. Pada qiyam yang ketiga, selepas Al-Fatihah dia baca surah An-Nisa atau sekadarnya. Dan pada qiyam yang keempat, selepas surah Al-Fatihah dibaca surah Al-Maidah ataupun sekadarnya. Maknanya kalau kita solat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, rakaat yang pertama, qiyam yang pertama kita baca Al-Baqarah, yang kedua, qiyam yang kedua kita baca surah Al-Imran, ni 2 jam. Selepas tu rakaat yang kedua, qiyam yang pertama baca surah An-Nisa, qiyam yang kedua baca surah Al-Maidah, itu pun agak-agak 1 jam setengah ataupun 2 jam. Maknanya pada zaman Rasulullah dulu, dia bila sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan dalam masa 4 jam ni. Jadi 4 jam kita solat. Agak-agak kalau sekarang, kalau kita nak buat di Sarawak Al-Hidayah ni, yang tinggal imam saja mungkin. Imam saja yang tinggal, ataupun imam dengan Bilal yang tinggal kalau 4 jam ni. Ni. Empat jam. Jadi pada rukuk pertama dan sujud pertama dibaca kadar 100 ayat. Jadi pada rukuk pertama dan sujud pertama dibaca sekadar 100 ayat. Maknanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunnah kusuf ataupun solat sunnah gerhana ni, sujudnya lama, rukuknya lama. Beliau rukuk ni diibaratkan ia membaca 100 ayat. Berapa lama kita membaca 100 ayat ni? Kalau surah Yasin baru berapa ayat? 100 ayat ni macam surah Al-Kahfi lah. Kita baca surah Al-Kahfi berapa minit? Jadi surah Al-Kahfi banyaknya ada 110. Jadi Rasulullah sujud sama seperti membaca 100 ayat. Rasulullah rukuk sama seperti membaca 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Pada rukuk kedua dan sujud kedua dibaca kadar 80 ayat daripadanya. Pada rukuk ketiga dan sujud ketiga dibaca kadar 70 ayat daripadanya. Dan pada rukuk keempat dan sujud keempat dibaca kadar 50 ayat daripadanya. Disunnahkan perlahan-lahan suara bacaannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini apa yang diceritakan di dalam hadis oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat gerhana ni, Siti Aisyah menceritakan memang sangat lama. Dia rukuk lama, sujud lama, berdirinya pun lama. Jadi diceritakan di sini sujud dia seperti membaca 100 ayat,
rukuk dia seperti membaca 100 ayat. Jadi maknanya lama apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat gerhana. Dan solat gerhana matahari ni disunahkan untuk dilakukan secara perlahan. Jadi bacaannya secara perlahan. Walaupun ulama khilaf dalam masalah solat gerhana matahari ni. Ada yang mengatakan solat gerhana matahari ni dibaca dengan kuat. Ada yang mengatakan solat gerhana matahari ni dibaca dengan perlahan. Tetapi kalau kita ikut dalam kitab-kitab ulama Asy-Syafi'i, di antaranya dalam kitab Sabilul Muhtadin yang kita baca tiap hari Selasa, kita disunahkan untuk membaca bacaan dalam sunnah gerhana matahari ini dibaca dengan secara perlahan. Surahnya dibaca perlahan seperti sembahyang zuhur, dan ayatnya pun Fatihah dibaca dengan perlahan dan surahnya pun dibaca dengan perlahan. Adapun niat sembahyang gerhana bulan, usolli sunnata khusyu fil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunnah gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi tak ada beza dalam masalah bacaan, dalam masalah cara melakukan gerhana matahari ke gerhana bulan. Cuma bezanya masalah bacaan tadi. Kalau gerhana matahari kita kena baca dengan secara perlahan. Kalau gerhana bulan kita baca dengan bacaan secara jahar ataupun nyaring. Kaifiyah seperti kaifiyah ataupun cara sembahyang gerhana bulan ni seperti sembahyang gerhana matahari, tentang sekurang-kurang dan akmalnya, lebih sempurnanya. Disunahkan membaca khutbah bagi kedua sembahyang gerhana itu jika sembahyang dilakukan secara berjemaah. Jadi kalau berjemaah kita melakukan solat gerhana tadi, disunahkan untuk membaca khutbah. Kalau kita solat sorang-sorang, tak payahlah baca khutbah. Nak berkhutbah dengan siapa kalau kita solat sorang-sorang? Jadi isi khutbahnya hendaklah mengandungi suruhan bertaubat kepada Allah, mengembalikan hak-hak orang yang kena zalim, yang dizalimi, memerdekakan hamba, bersedekah, mentaati Allah Ta'ala dan lain-lainnya. Khutbahnya seperti khutbah hari raya, tetapi tiada takbir pada awal khutbah kedua-duanya. Jadi kalau pada khutbah khusyuk ataupun solat sunnah gerhana ni tak ada takbir. Tapi kalau solat sunnah Idul Fitri ataupun Idul Adha, disunahkan untuk bertakbir. Dan kita kena faham, bila selepas kita melakukan solat gerhana ni, disunahkan untuk bersedekah. Bersedekah ni, kita bersedekah masuk tabung masjid pun boleh, bersedekah kita kasih makan orang pun boleh. Janji bersedekah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang minta hujan, insya-Allah bab ini kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Apa-apa yang silap itu datangnya daripada saya sendiri, dan yang hak yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita berbincangkan tadi bermanfaat, khususnya kepada saya sendiri dan umumnya kepada tuan-tuan. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.